2,096 aduan melibatkan pelbagai isu kepenggunaan direkodkan sejak awal Januari lalu. Daripada jumlah itu, 794 aduan atau 38% melibatkan penipuan transaksi dalam talian. Peningkatan itu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mendorong pengguna berurus niaga secara dalam talian. Antara aduan, pelanggan tidak menerima barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Sebarang transaksi, pembelian dan sebagainya, sama ada yang secara fizikal ataupun online, sila simpan resit urus niaga tersebut untuk dijadikan barang bukti untuk memudahkan pihak kita mengambil tindakan. Saya boleh buat kesimpulan bahawa banyak berlaku penipuan di media sosial. Jadi pengguna-pengguna kalau boleh saya nasihatkan supaya cuba elakkan daripada berurusan dan berjual beli dan berlaku transaksi di media sosial. Katanya Selangor mencatatkan aduan tertinggi dengan 586 aduan, diikuti Kuala Lumpur 566 dan Johor 141 aduan. 78% daripada aduan diterima berjaya diselesaikan, manakala selebihnya dalam siasatan. Video ini dirakam atau dimuat naik pada 22 Februari 2021. Isu ini berlaku di 3 buah negeri yang mencatatkan aduan tertinggi di Malaysia, iaitu Johor, Selangor dan Kuala Lumpur. Video tersebut adalah berkaitan tentang isu kes penipuan dalam talian terhadap pengguna. Secara umumnya, pengguna ni adalah orang yang menggunakan barang, perkhidmatan serta alam sekitar. Kepenggunaan pula adalah kegiatan yang dilakukan bagi menjaga hak dan kepentingan terhadap pengguna. Berdasarkan video tersebut, pengguna atau mangsat berhak untuk mendapatkan pampasan kerana pengguna atau mangsat tersebut tidak menerima barang dan perkhidmatan yang telah ditawarkan. Kadar penipuan urus niaga dalam talian semakin berleluasa di negara kita. Proses membeli belah dalam talian memudahkan kita untuk mencari pelbagai keperluan harian. Dengan hanya membuka komputer riba atau telefon pintar yang disambungkan ke internet, proses mencari dan membeli barang yang kita inginkan akan menjadi lebih mudah. Walaupun ketika ini transaksi dalam talian lebih diutamakan dan telah digunapakai oleh ramai orang moden di dunia, tetapi nampaknya masih banyak yang tertipu oleh kedai dalam talian yang tidak bertanggungjawab. Selepas membuat transaksi ataupun pemindahan bayaran pembelian di kedai dalam talian, pengguna seharusnya menyimpan risit pembelian untuk memudahkan aduan jika berlaku sebarang penipuan. Antara aduan pengguna ialah pengguna tidak mendapatkan barang ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Hal ini berlaku disebabkan rasa tidak bertanggungjawab penjual yang menyebabkan kerugian kepada para pengguna. Pengguna juga seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat pembelian atas talian. Pendapat saya terhadap isu kes penipuan dalam talian adalah kita sebagai pengguna ataupun mangsa tersebut mestilah peka dan membuat selidik terlebih dahulu sebelum membuat pembelian. Okay? Sekiranya kita tidak peka ataupun kita tidak menyelidik terlebih dahulu, keberangkalian kes ini terjadi adalah sangat tinggi. Okay? Dan kita juga sebagai pengguna mestilah memastikan penjual tersebut mempunyai feedback daripada customer yang sebelum ni adalah baik. Okay? Dan kita mesti membuat semakan terhadap profil penjual. Okay, sekiranya kita membuat pembelian tetapi kita tidak menyemak profil penjual, maka mungkin dia kes isu penipuan ni mungkin akan terjadi. Okay, sebab sekiranya profil tidak update, bermakna akaun tersebut tidak aktif.
Pengajaran yang telah diperoleh melalui video ini ialah pengguna harus menyimpan resit pembelian online untuk memudahkan pengguna membuat aduan sekiranya berlaku sebarang penipuan dalam talian. Pengguna juga perlu lebih berhati-hati dalam memilih penjual di atas talian dengan melihat maklum balas penjual tersebut. Selain itu, pengguna juga harus berhati-hati dalam memilih harga dan kualiti sesuatu barang untuk tidak terpedaya dengan penjual yang tidak jujur. Nasihat dan pandangan saya ialah pengguna haruslah sentiasa berhati-hati dalam membuat pembelian atas talian dan mengurangkan pembelian secara online. Selain itu, penjual juga haruslah mempunyai sifat bertanggung jawab dan jujur dalam berurus niaga. Hal ini akan mengurangkan risiko penipuan dan kerugian bagi kedua-dua pihak. Kesimpulannya, pengguna mestilah berhati-hati kerana terdapat banyak kes penipuan dalam talian seperti pengguna tidak menerima barang dan perkhidmatan yang ditawarkan, resit pembayaran palsu, macam scam, penipuan nombor TAC, parcel scam, pinjaman wang pinjaman wang palsu daripada melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. Kes penipuan dalam talian adalah susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mendorong pengguna untuk untuk berurus niaga dalam talian. Jadi kita sebagai pengguna mestilah bijak dan peka bagi membendung kes penipuan dalam talian.